Perasaan tu gembira sebab kita dapat pergi tengok kan culture orang yang baru. Dan pada masa yang sama juga di sambil kita misi tu kadang kita tengok apa kita sampaikan tu kan kepada orang yang memerlukan kan. Jadi dalam gembira tu ada sedihnya jugalah bila kita tengok sedih. Sedih kenapa? Sedih kita tengok keadaan orang dekat sana lah, keadaan penerima manfaat yang kita nak bagi tu, macam tu. Kita dah tahu aktiviti di Kenya bukan hanya aktiviti korban sahaja, tapi melibatkan pemberian pek makanan dan juga hygiene kit. Dan saya percaya mereka yang membuat korban di Kenya, terutamanya pemberi manfaat yang menyalurkan korban di Kenya, mesti nak teruja untuk tahu bagaimana cara pengagihan daging korban di sana dan berapa banyak jumlah korban yang telah dilakukan di sana. Mungkin Tuan Syafiq boleh kongsikan. Oh, kan dia nak tuju dekat Sul tadi. Bagi projek lah. Okay, macam mana pelaksanaan korban di sana? Pelaksanaan korban di sana samalah, kita sembelih lah lembu tu kan. Of course. Mesti. Okay, boleh kata berbeza lah. Suasana dekat sana memang berbeza dengan dekat Malaysia. Mungkin first kali dekat sana dia tak ada satu tempat untuk kita sembelih yang kandang lah kita panggil kan. Kandang yang khusus kan kepada, sebab penerakan dia orang tu, orang dekat sana tu just bebas je macam tu. Biar je lembu berjalan. Kita orang berjalan tu kan ada lembu melintas, kambing melintas, unta pun pernah melintas. Jadi harimau je tak pernah melintas. Okay. So disebabkan dia orang tu tak ada, jadi kita orang kena first kali kena set up sendirilah tempat untuk kawasan lapang untuk sembelih lembu tu. Kemudian itu normal macam dekat sini. Even dekat Malaysia pun ada juga kawasan yang tak ada kandang, dan mungkin buat di masjid ataupun ada yang buat dekat rumah sendiri kan. Itu normal. Okay, kita bawa turun lembu apa semua. Tapi yang kita nampak macam kita jadi perhatian lah, tak perhatian normal, kita. Tak normal. Mungkin dia tak normal lah bagi kita kan. Kita nampak lembu tak turun lagi tau daripada bas, lori silap. Lembu ni bas silap. Tapi kambing masuk dalam kereta. Okay, kambing dia orang bawa dalam kereta. Kibas. Kibas kan. Lembu tak turun lagi pun haiwan yang kita nak sembelih tu. Tapi orang kampung memang dah kerumun kita dah. Okay. Kerumun kita tu kalau kita rasa selesa okey, tapi kerumun dia macam memang kerumun lah. Kerumun dekat bas kita, dekat lori tu apa semua. Walaupun belum disembelih. Walaupun belum. So nasiblah kita orang memang bekerjasama dengan partner lokal dan juga kampung tu kan dia ada ketua kampung. Dia ketua kampung tu lah yang menguruskan. Dia lah cakap bahasa Kenya lah kan, bahasa Swahili lah. Bahasa English ada yang kurang faham sikit. So dia terkawal lah sikit kan. So dia macam bulatan, lepas tu ada lapangan kita orang kat tengah tu lah, dataran kat tengah kita orang. So sembelih lah satu. Lepas sembelih apa semua, ada yang sempat kita orang potong lah, melapah. Melapah. Ada yang tak sempat tu hilang. Selesai je bila kita orang nak pergi ke tempat lain, terus semua pakai ambil lembu tu. Merebut sampai tak lapar lagi. Tak lapar lagi pun. Tak lapar lagi. So diorang lapas sendiri lah maksudnya. Diorang lapas sendiri. Bawa pisau masing-masing, lepas tu ambil bahagian diorang. Ya betul. Wow. Kalau tengok dalam video ni memang inilah. Dia macam dia tak balance lah. Dia balance. Dia akan balance sebab ketua kampung tu dia dah tetapkan okey yang ini seko ni berapa orang apa semua. Tapi still sebab terlalu ramai, itulah. Ya betul macam tu. Macam itulah. Dia bagi macam tu. Memang ramai kita tengok, uish macam terkejut lah. Itu part yang kita rasa okey betul lah, memang daging tu something yang memerlukan lah bagi dia bahagia. Mungkin bukan daging saja, tapi benda lain, kepuasan. Maksudnya ialah sebenarnya mungkin macam Tuan Sul kata, diorang seharian makan sayur kan, mungkin nak something yang baru, which is daging tu sendiri mungkin satu yang special lah untuk mereka kan.
Sekejap, tadi Tuan Syafiq bagi tahu yang diorang serbu. Contohnya 1 ekor kambing tu bersamaan dengan 5 keluarga. So berapa ekor daging korban yang telah disembelih dan juga berapa penerima manfaat sebenarnya yang menerima daging korban? Berapa ekor lembu kita dekat dekat Afrika kita 40 ekor. 40 ekor. Kan? Betul lah apa. 40 ekor. Okey, 40 ekor. Okey. Dan setiap lembu tu kita boleh setiap lembu tu kita dapat 80 kg daging macam tu. 80 kg maksudnya 80 kg maksudnya jadi kita dekat Kenya, dekat Afrika, Kenya dan juga Chad ni total kita buat 40 ekor lembu. Jadi penerima manfaat kita alhamdulillah capai lebih kurang pada 16,000 penerima manfaat. Okey. Menarik. Okey, satu benda yang menarik. So saya tertarik nak tanya, adakah selepas ini pada Raya Adha pada akan datang kita akan fokus juga kepada Kenya? Okey, Syafiq jawablah. InsyaAllah kita akan fokus juga untuk bantuan di Afrika. Okey, tahun depan kita bagi sub yang pergi. Oh, terima kasih. Sambil memang excited. Kita ada peluang lainnya pergi. So selepas Kenya agak-agak ada tempat lain tak yang CJM akan luaskan lagi? Maksudnya kita ada korban di Gaza, korban di Kenya, mungkin seterusnya di tempat lain mungkin ada? Buat masa ni kita boleh kata kita fokus dulu kepada Afrika, Gaza, dan juga Malaysia pun kita ada juga fokus. Buat masa ni untuk korban kita cuba fokus untuk ini dahulu. Okey. Perancangan tu untuk akan datang akan ada, sentiasa ada untuk di kawasan-kawasan yang lain. Tapi kita tengok kepada kapasiti kita untuk buat berapa tempat yang boleh kita buat, dan juga sasaran untuk berapa ekor di suatu tempat tu. Menarik. Okey, so kita dah cerita pasal korban kan. Saya rasa kalau nak tanya lebih-lebih pasal korban pun saya rasa mungkin ada perkongsian tambahan tak yang nak kongsikan tentang pengagihan daging korban. Nak tambah sikit lah masa kita buat korban tu kan. Macam saya cakap tadi, agak annoying jugalah bila kita nak korban. So agak menyusahkan tim media sebenarnya untuk nak ambil footage untuk kita hantar bukti kepada kita punya penderma, peserta korban. Lepas tu kita dah cakap banyak kali dah, please step aside, go away. Kita dah bercakap macam tu, diorang still datang juga berkerumun. Setiap kali orang nak sembelih, diorang serbu pula. Ya Allah ya Tuhan, nasib baik bukan lembu kita. Adakah kanak-kanak pun ikut turut serbu juga? Kanak-kanak pun join sekali. Diorang siap tengok pula kita nak buat kerja macam mana. Diorang excited jugalah. Dia tengok. Dia mostly excited nak masuk kamera ke sebab tu? Dua-dua. Macam-macam lah. Dua-dua lah. Macam-macam PL lah. Okay. Lepas tu ada satu tempat yang kita pergi tu kan, kita dah masuk dulu di kawasan sekolah kan baik. Kita masuk dulu. Lepas tu kita minta polis untuk tutup pagar tu. Tak bagi orang kampung masuk. Sebab kawasan tu agak bahaya sebenarnya. Walaupun orang Muslim sendiri, orang lokal sendiri, kita tak dibenarkan untuk keluarkan phone ataupun gadget lah, sembarang gadget. Hanya seorang sahaja yang dibenarkan untuk keluarkan. Di situ kita orang pun dah risau dah, aduh macam mana kita nak buat kita punya kerja ni kan. Sebab kita nak ambil footage apa semua. Di situ yang kita minta polis tu untuk tutup pagar lah. Sebab sangat-sangat bahaya. Even kita pegang kuat sekalipun, diorang boleh rampas macam tu je. Sebab bila orang ramai ni, kita tak tahu siapa yang pegang kita, siapa yang dekat dengan kita. Kita kurang alert. So dia orang lagi-lagi bila cakap orang lokal tu sendiri cakap, siapa yang pengguna iPhone janganlah keluarkan korang punya telefon tu. Confirm akan hilang. So kita orang pun, ya Allah macam mana ni. Hopefully dipermudahkanlah urusan. Agak turun tu alhamdulillah dipermudahkan. Dia orang tutup pagar dan polis pun kawal kita dengan sebaiknya. Bila ada jugalah yang terlepas kan, yang macam orang yang dapat menyusup masuk, tapi polis halau untuk orang keluar semula daripada pagar. Agak berisiko juga rupanya mengadakan. Okay, saya sikit lah. Mungkin yang saya masa bulan misi yang kedua, masa yang pertama saya tu pun jadi hampir lebih kurang, tapi bukan waktu korban. Maknanya hari tu tentatif kita nak pergi sebab saya Ricky. Jadi bila Ricky ni kita orang tak ada lagi proper bahan untuk ambil gambar lembu ataupun haiwan yang disembelih tu lah. So ada satu tempat tu kita sampai, dia ada macam satu kandang lah, ada unta, lembu apa semua tu kan.
kita orang turun je nak populate just jalan je lah nak ambil gambar kan. Ramai datang kumpul. Macam diorang pun sebenarnya tak bagi ambil gambar, tak tahu sebab apa ke. Kita bukan orang yang tetamu yang dia memang tak suka macam mana dah. Yang tu lah. So masa tu tak dapat nak rekod bahan, padahal masa tu tentatif waktu yang kalau boleh nak dapat bahan secukupnya. Dan ada satu lagi tambahan sedikit, yang tadi pasal gadget, iPhone apa semua tu kan. Ada mungkin dalam kalangan diorang ni dia ada minta kita punya social media punya account lah. So kena berhati-hati lah. Nampak macam mesra nak follow, kita nak kawan ke apa, tapi sebaliknya kita tak tahulah dia nak buat apa. So itu antara nak tertipu juga benda tu. Lepas tu PIC lah lebih kurang dia cakap memang jangan bagi. Diorang mungkin buat something apa. Rupanya tak sangka trip ke sana ataupun program di sana rupanya ada risikonya yang tersendiri lah. Ya betul. Semua tempat pergi pun ada risiko dia. Betul. Tapi mungkin pengalaman kali ni mungkin risikonya agak berbeza daripada tempat yang lain. Betul? Betul. Mungkin para pendengar dan juga para penonton podcast Cinta Gaza Malaysia ni tertanya mereka yang buat ibadah korban ni berapa harga bagi satu bahagian kan? Mungkin boleh kongsikan kepada mungkin staf jemputan kita. Mungkin boleh kongsikan tak macam mana orang mereka nak lakukan korban pada tahun yang akan datang, insyaAllah. Pada tahun akan datang insyaAllah. Untuk di Afrika kita buka satu bahagian berharga RM400 Malaysia. Murah. Yes, murah. Kalau tak silap saya lagi murah daripada korban di Gaza dan juga Malaysia. Sudah semestinya murah. Okey, baik. So kepada mereka yang berminat untuk melakukan ibadah korban di Kenya, pastikan InsyaAllah sentiasa ada rezeki untuk buat korban sekelanya. Hanya 400 sahaja dengan Cinta Gaza Malaysia. Okey, baik. Seterusnya kita dah cerita pasal korban kan. So saya teruja untuk tahu macam mana pula perbezaan Aidilmadha di Kenya dan juga di Malaysia. Adakah, okey, contoh yang soalan yang saya tertarik, yang saya dengar yang ada staf kita ajukan kan, takbir dekat sana sama ke dengan takbir dekat Malaysia? Mungkin boleh buat demo sikit. Takbir sama saja. Alunan kata lebih kurang saja. Tapi diorang taklah sedih sangat. Betul. Dia tak berlagu macam kita lah. Dia tak berlagu. Macam kalau Malaysia Indonesia ni dia ada alunan dia macam sedih. Yalah orang Nusantara kan nak sedih. Diorang sana okey. Mendatar lah. Okey je tu macam mana? Ada rasa happy ke bila takbir tu? Dia tak rasa macam bila takbir tu dia sedih teringat keluarga kat Malaysia. Keluarga mana tu, Bik? Okey, baik, faham. Okey, boleh pun menarik. Outdoor. Cakap pasal raya di Aidiladha di negara orang ni, sebenarnya outdoor. Ya betul, outdoor. Dia lebih kurang juga macam dulu masa saya kecil-kecil dulu kan. Kita orang pun dulu solat di luar juga, di kawasan Padang, di Tawau Sabah. Dululah. Tapi sekarang budaya tu dah tak ada dah. Kita orang dah solat kat masjid. Tapi rasa macam ada ketika tu memang kita orang solat di kawasan Padang. So kiranya solat Aidilmadha dekat sana ni mengimbau kenangan kecil-kecil dulu lah. Ya betul. Memang dekat sana tak ada masjid ke? Ataupun dekat tempat yang kalian takbir tu memang tak ada ruang masjid ke ataupun ruang solat ke? Ada. Mula-mula kita sampai tu kan, kita nampak masjid. Kita ni paling awal. Paling awal ni nampak masjid tu kosong. Ingat kita ni bagus ni, awal kat Malaysia pun tak awal macam ni. Rupa-rupanya bila jalan ke depan sikit, dia orang dekat belah belakang masjid tu. Tanda yang terlambat jugalah. Santara yang lambat sikit lah. Kiranya maksudnya memang sepenuhnya aktiviti tu sepenuhnya di luar masjid lah. Macam kat Malaysia kita kumpul dekat dalam masjid sehingga penuh baru sambung keluar kan. Tapi mereka sepenuhnya dekat luar. Mungkin juga kenapa dulu macam saya sendiri ada pengalaman waktu kecil kan, diorang buat di luar. Mungkin juga pada next tu, yalah kan Malaysia ni kan panas dan lembap sepanjang tahun kan. So mungkin juga diorang untuk elakkan hujan lah. Yalah, manalah tahu tiba-tiba kita solat raya hujan. Taklah lari semua orang bertempiaran.
Macam tu So yang daripada daging korban tu, apa yang diorang, masakan apa yang diorang buat? Apa yang diorang masak menggunakan daging tu? Maksudnya kalau kita buat rendang ke, daging masak kicap ke apa, tapi diorang apa? Apa nama dia? Nama dia tak ingat, tapi masakan dia tu macam kari juga. Sedap. Adanya macam kari. Adanya macam kari, adanya macam sup. Cuma bila kita makan tu, kita ada satu rasa rempah yang lain. Betul? Dia rempah tu tak sama macam Malaysia. Itu detail tu saya tak rasa rempah apa yang digunakan. Tu kena suruh tukang masak yang pau-pau lah, kena pergi try sendiri. Sebab kita orang pun susah nak describe dia punya rasa tu. Tapi sedap. Sedapnya. Suasana ada Hasan satu lagi. Apa kita kata, kutubah. Kutubah diorang pun kita orang ingat dalam bahasa diorang lah kan. Macam kita bahasa Melayu kan, tapi diorang menggunakan bahasa Arab kat sana. Okay, so basically apa bahasa utama mereka? Apa bahasa diorang? Bahasa utama diorang kita panggil bahasa Swahili. So Swahili. communication antara kalian dengan diorang tu in English atau macam mana? Kita berhubung dengan diorang in English lah. And diorang pun communicate sesama diorang dalam Swahili. Bahasa Swahili. Dan adanya communicate sama diorang, dia ada dalam bahasa Arab. Tapi bila sampai kat Kubah tiba-tiba bahasa Arab. Kutubah dia bahasa Arab. Wow, menarik. Saya rasa mungkin sebab asalnya di Afrika pun dia ada pengaruh Arab juga. Yalah, macam Morocco kan. Morocco kan kira Afrika. Tapi Maghribi Arab. Okay, menarik. Okay, kita pun dah masuk ke pusing yang ketiga, and it's time for you to shine, Hakim. Okay, mungkin boleh. Hai. So, Tuan Hakim mungkin boleh kongsikan tak apa yang membezakan misi ke Indonesia, ke Lubnan, Kenya dan Gaza? Mungkin Tuan Syafiq dan sorry. Lubnan, Indonesia dan Kenya. Mungkin juga Tuan Su dan Tuan Syafiq boleh kongsikan juga, tapi kita fokus kepada Hakim lah. So Hakim mungkin Indonesia dan Kenya. Apa Indonesia, yang membezakan? Apa yang membezakan misi yang Kalau misi biasalah. Kalau misi sebab Indonesia adalah bencana gempa bumi yang berlaku di Cianjur. So memang akan berbeza lah sebab keadaan situ yang orang kata kecemasan. Jadi kecemasan ni bendanya perlu segera, tapi masa yang kita pergi tu dia dah dalam minggu yang keberapa, tak silap minggu yang ketiga ke? Pasca lah. Pasca gempa bumi di Cianjur. Jadi misi pergi di Indonesia, makanya kita turut membantu agihan keperluan asas untuk mereka lah. So pasca ni kita bagilah apa yang boleh. Kita bagi dia makanan. Lepas tu ada apa lagi bagi? Bantuan Pakaian ke? Ada pakaian. Baiki rumah, masjid pun ada kan? Masjid pun ada. Masjid dah. Lain dia sebut bina masjid. Lain. So itu membezakan lah. Dan saya percaya juga misi dekat Indonesia dengan Kenya ni berbeza, terutamanya dari segi bahasa. Mungkin di Indonesia kita mudah nak berinteraksi kan, tapi di Kenya mungkin ada orang kata gap ataupun kekangan untuk interaksi. Dan mungkin Tuan Su mungkin boleh kongsikan, sebab Tuan Su antara individu yang paling banyak menyertai misi Lubnan, Turki, Indonesia, Kenya. So mungkin Indonesia tak ada. Indonesia tak ada. Jangan tambah. Okay, Indonesia tak. Okay, mungkin boleh kongsikan tak daripada tempat-tempat yang telah visit ni, apa yang membezakan mereka? Boleh dikatakan negara 4 musim lah. Macam Lubnan dengan Turki ni negara 4 musim yang ada panas, ada sejuk. Ya, Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk pergi waktu sejuk. Yalah, bagi kita orang Malaysia ni sejuk ni okey lah. Tapi bagi orang di sana, lokal di sana, musim paling neraka lah bagi diorang. Yalah, sebab sejuk kan, mana nak dapat sumber makanan, susah nak cari. Tapi di Afrika ni dia lebih kurang juga dengan Malaysia sebenarnya kalau kita ni, tapi dia ada panas sedikit lah. Bestnya di sana di Afrika ni dia panas tapi angin kuat. So kita tak terasa panas sikit lah. Tapi kulit still kena jaga burn lah. Burn tu memang tak boleh lah. Burn beza dia mungkin sebab panas dekat Malaysia ni kita ada banyak pokok. Tapi panas dekat sana
dia kita bagi macam savana. Pasir. Pasir. Dia lain sikit panas dia tu. Dan kita risiko untuk dapat penyakit TB tu agak tinggi jugalah. Ialah Ni dekat Kenya ke? Kenya. Debu tu banyak bila angin bertiup. Habis kita punya ni kita kena pakai mask pernafasan kita. Kita kena jaga pernafasan kita sebab yalah di negara orang kita tak tahu penyakit ni macam-macam. Begitu juga dengan Turki dengan Lubnan. Dan memang yalah dari segi geografi tu memang berbeza lah. Tapi dari segi makanan tu semua lebih kurang dan semua kita boleh makan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh makan. Tadi Hakim tengok tu ke kesan burn dekat Kita kena pakai dengan panjang. Okey baik. Apa kekangan yang dihadapi sebagai sukarelawan Kenya baik semasa tinjauan tempat dan juga semasa kempen berjalan? Asalnya macam kita ada cakap yang sebelum ni, first kali adalah untuk kita kontrol keadaan semasa kita menyampaikan bantuan. Itu saya rasa antara kekangan yang terbesar kita lah dekat sana. Disebabkan keadaan yang mereka mengerumuni kita tu, jadi untuk teratur tu susah sikit. Tapi kita faham sebab apa, macam saya cakap sebelum ni kan. So tak nak kita kena cuba untuk adapt dengan situasi tu dan juga memerlukan bantuan lah daripada orang lokal sana. Bagaimana pula yang lain? Sebab saya percaya kekangan terhadap seseorang tu berbeza-beza kan. Mungkin daripada sudut pandangan Tuan Syafiq, kekangannya adalah yang seperti yang dikatakan tadi. Mungkin daripada sudut pandangan Tuan Hakim berbeza dengan Tuan Sun. Cuma mungkin apa yang boleh saya ada dalam lintah fikiran adalah perjalanan dia kot. Kan maksudnya kalau kita nak bantuan tu untuk pergi ke satu tempat tu, kita kan duduk dekat suatu kita punya penempatan kita punya tempat penginapan lah. Penginapan tu nak pergi dekat kawasan kampung tu, kita perlu berjalan satu tanah yang bukan jalan lah, dia bergalun. Terlompat sana sini sebab memang jauh, lebih kurang berapa 40 minit ke nak pergi sampai ke tempat yang kita nak bagi bantuan tu semua tu kan. So perjalanan tu cabar. Tambahan pula kawasan tu luas dan akan ada boleh nampak haiwan lah. Tapi itu pun masih kata terkontrol sebab dia kalau pergi dalam lagi mungkin nampak. Perjalanan jauh tu mungkin boleh ganggu kita punya emosi juga. Emosi lah bila sampai ni. Emosi tu maksudnya kita punya persediaan untuk bila perjalanan jauh, kita fizikal kita kadang mungkin penat, kita dah mengantuk. Along the way kita walaupun jalan teruk tapi sebenarnya kita boleh je tidur. Tapi dia terus lompat. So bila kita sampai tu kita jadi macam nak kena segarkan balik kita punya. Dia mesti rasa mabuk kan dekat dalam. Mabuk ke Sul? Sebab beralih. Mabuk Tak mabuk. Kalau mabuk haram lah. Taklah. Kalau korang rasa tu menguji kesabaran korang try lah nanti pergi Arab. Saya ingat lagi. Okay. Situ korang akan rasa azabnya naik kereta. Minta maaf. Bila orang Arab ni, diorang punya style ni buat kereta memang dahsyat, ganas. Buka lagu Sul. Buka lagu. Bukan buka lagu. Dia kalau boleh dia tekan minyak tu, dia tekan terus tu. Lepas tu dia break tu break mati. Memang kita pun gini-gini. Kekangan yang kedua yang saya teringat, Air lah. Tadi macam tadi. Air yang mungkin orang kata sangat memerlukan sebab masa yang kita orang perasmian borehole, tempat air tanah tu kan, air bersih tu, yang bersyukurnya sebab van yang kita naik tu dia ada peti tau. So ada air banyak lah, kita orang top up orang tu kan. Lepas tu satu hari tu sebab perasmian borehole tu berapa jam tak duduk kat situ, tengok air dah habis. Sampai macam nak minum apa ni. Memang sampai tahap tu lah, air habis. Jadi macam alamak dahaganya. Itulah Kesiannya. antaranya air lah. Air betul. Ada footage saya minum air. Lemah ya. Lemah ya. Okay. Jangan bergaduh sana. Sip, aku tak pergi. Okay, saya percaya kekangan tu mungkin telah menjadi sebahagian daripada memori yang agak pahit lah sepanjang di Kenya. Ke ada yang lagi pahit daripada kekangan tadi? Kenapa? Sakit perut. Kenapa? Apa yang berlaku Hakim sehingga dikatakan memori yang sangat pahit? Nak cerita ke? Sebab benda ni jadi 2 kali. Which is benda tu pertama
pertama kali join misi ni pergi ke Indon kan. Balik daripada Indon saya sakit perut. Oh sorry, Indonesia, maafkan saya. So saya cebirit, saya perut sebagainya lah. Ini makan ubat malam tu dah okey dah esok tu. Apa semua. Lepas tu misi yang kat Afrika ni sakit lagi. Dekat atas flight. So dekat atas flight tu saya menikmati tanda tu berapa kali tadi, 5 kali ke 4 kali. So saya tak melepaskan peluang untuk guna air dekat atas tu. Selepas ini satu Malaysia tahu. Itulah. Tapi tak apa, boleh Kita fikirkan control. lah nak bawa Danny ke misi ni macam mana. Okay, baik. Dan setiap misi tu mesti ada pengalaman yang manis juga. So mungkin boleh kongsikan pengalaman yang manis yang korang takkan dapat lupa. Maksudnya dekat Malaysia yang macam, mungkin dekat Malaysia korang takkan pernah dapat benda tu, tapi dekat Kenya korang boleh dapat benda tu. Ataupun apa-apa sajalah yang korang rasa macam, oh this is memorable for me, untuk dikenang. Sepanjang di Kenya ni adalah macam mana kita nak survive, macam mana kita nak jaga solat kita. Yalah, bila kita nak jaga wuduk apa semua kan, yalah masalah air di sana susah nak dapat. Lepas tu masalah masa sendiri. So di sana alhamdulillah sebelum ni pernah dapat latihan lah. Macam mana cara nak solat ketika berkasut, ketika ni, bayangkan waktu saya solat raya sendiri pakai kasut. Malas nak buka ni kan. Yalah kita pakai boot sebab kita nak ready untuk Misi. Misi. Yalah sebab kita ditaklimatkan malam tu okay, siap-siap ready lah, pakai pakaian untuk semasa sembelihan. Kita solat lah macam biasa, pakai baju ni lah, pakai baju volunteer apa semua tu kan. Lepas tu kita macam saya sendiri solat berkasut lah, sebab nak buka agak renyah juga. So di situlah pengalamannya macam mana nak survive di tempat orang. So setiap tempat yang Tuan Sur pergi tu mesti berbeza, dan cara untuk survive tu pun berbeza-beza. Ya betul. Okay. Dan bagaimana pula dengan Tuan Syafiq? Tuan Hakim. Saya dulu. Actually ada banyak lah. Banyak. Tapi saya takut lagi topik. Mungkin selain daripada kita dapat bagi bantuan keperluan, kita tengok macam mana kesusahan mereka apa semua kan, dengan keperluan air, makanan. Itu pun dah menjadi satu benda yang seronok bila satunya bisnes kita dapat beri makanan, lepas tu kita dapat bergambar sekali dengan orang. Mulanya masa nak ambil gambar tu dia macam takut tau. Saya tahu dia takut kamera ke takut orang macam kita. So macam janganlah takut kan, tapi kita just duduk, jangan ni, betul dia datang sendiri gambar. Dan lagi satu yang paling best bagi saya dapat menari dengan orang tempatan. Let's go. Masa tu dia menari. Dia tak menari, dia macam tarian diso dia kata kan. Diso kan. Tarian diso, dia budaya lah tarian tu. Jisu bukan. So itu antara momen yang sebenarnya saya dah letak dalam kepala saya, okay, kalau ada orang menari tepi jalan pun saya sanggup nak join. Sebab dia something yang kita tahu, keunikan orang Afrika ni, dia orang macam talented person, dia orang suka menari, mungkin hiburan dia ke apa. So masa tu hari Presmen, hari yang sama masa, kalau boleh recap balik, Bohol tu, air tu, masa diorang dah ceramah, bagi talk apa, tu diorang buat dia tarian. Okay, mungkin lepas ni kita akan setiap hari Selasa mungkin ada waktu yang khas untuk menari, khusus untuk Hakim saja. Okay. Bagaimana pula untuk Tuan Syafiq, apa kenangan manis di sana? Kenangan manis Menari juga ke? Rasanya kalau bila kita sebut penerima manfaat waktu kita orang dapat tagihan tu, itu antara benda yang manis lah kan. Dan juga itu mungkin benda yang biasa kita dengari kan. Bila nak tak nak memang, walaupun itu klise, tapi memang itulah. Bila orang sampai, bila kita tengok orang berlari ambil dia punya bantuan kan, dia orang memudahkan kita bagi. So one of the thing, benda yang manis lah. Antara benda yang lainnya, saya rasa lah, bagi saya momen terakhir kita orang dekat sana, sebelum terakhir kita orang daripada tempat yang last tu, tempat kita pergi tu, nak ke airport tu, kita orang sepanjang dekat sana kita orang naik bas kan, bas coaster, bukan bas yang besar, coaster bus. Ada 2 bas, so setiap bas tu ada dia punya driver lah. Okay, so driver kita orang ni nama dia Washida. Washida, dengan nama macam Jepun tapi sebenarnya orang Kenya lah kan. Washida nama dia, kita orang panggil brother Washida lah. Dia ni bukan
dia ni bukan Islam lah. Okay, dia Kristian. Dan dalam Kenya ni sebenarnya majoriti memang Kristian lah. 84% adalah Kristian, 14% Islam. Tapi dekat garisan kita orang pergi tu 95% dia adalah Islam. So momen terakhir kita orang dengan Washida tu, kita orang lepak dekat satu kedai tu sebelum kita orang berangkat dekat airport. Kita orang minta dia satu kata-kata akhir lah kepada orang kat Malaysia. So dia antara benda yang dia cakap adalah dia orang puji kita, dia puji kita as Muslim sebab kita sangat menghormati waktu solat. And walaupun dia Kristian tapi dia memahami Islam itu sendiri. Dan juga dia orang mementingkan dia mementingkan kita punya pemakanan dekat sana. Dekat Garissa mungkin tak ada masalah untuk makanan halal sebab majoriti Islam. Tapi bila kita orang dekat Nairobi tu, dia kata kat kita, you go first at the shop and ask, is it halal or not? If not, we can go another place. So dia tunggu kita dekat dalam bas tu. Dia orang kita minta kita turun lah kan. So dekat situ kita nampak dia sangat hormati Islam. Dan antara ucapan dia yang terakhir, dia cakap dia ucapkan terima kasih lah kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebab apa, kita ni membantu dia punya dia punya rakyat lah, rakyat orang-orang yang memerlukan. Dan dia juga berharap teruskan untuk kita selagi ada kemampuan untuk teruskan membantu orang yang memerlukan dekat sini. Dekat Kenya tu lah, terutamanya di Garissa Kenya itu. So point dia melihat sendiri orang menghormati Islam itu sepanjang kita punya pemusafiran tu mungkin antara benda yang menyentuh hati kita lah. Dan cuma kita faham, kita sendiri faham, dia tahu Islam tapi mungkin belum masa dia untuk memeluk agama Islam. Satu perkongsian yang agak menarik dan menyentuh hati juga sebenarnya. Macam wow, satu macam program, ibaratnya projek kalian di sana ditutup dengan satu pesanan yang sangat yang menyentuh jiwa. Kita pun dah berada di penghujung segmen, iaitu segmen Semeja Bersama CGM edisi khas bersama tim Kenya. Jadi saya mengharapkan tim Kenya boleh tak kongsikan harapan terhadap misi luar negara, dan boleh kongsikan juga tak pesanan atau nasihat kepada mereka yang nak berkecimpung di dunia sukarelawan, terutamanya misi keluar negara. Sebab saya percaya misi keluar negara ni bukanlah misi yang mudah. Banyak cabaran, banyak kekangan dan perlu persiapan fizikal dan mental. Jadi apa harapan, pesanan dan nasihat kepada mereka di luar sana? Untuk saya, pesanan untuk menyertai sukarelawan ni, kita kena sentiasa bersedia lah. Sebab kata ada salah satu staff yang dekat CJM ni, kerja kita ibarat macam 24 jam. Jadi dia perlukan persediaan yang lebih mantap dan baik. Kalau dari aspek media, saya rasa mencabar dia adalah nak dapatkan bahan ataupun footage yang baik lah, angle-nya ke apa ke. So kalau nak join sukarelawan ni, kena sentiasa bersedia dan sentiasa bersedia untuk membantu siapa saja, tak kira agama, bangsa dan budaya. Wow. First kali harapan kepada misi luar negara. Saya berharap CGM dan juga kita bersama-sama penonton dan juga pendengar untuk terus menyokong Cerita Gaza Malaysia untuk projek di luar negara, di Gaza, Lebanon, Turki dan yang terbaru Kenya. Disebabkan mereka adalah antara orang-orang yang memerlukan lah, dekat luar negara, berada dalam satu situasi yang keperluan asas, benda yang paling asas pun memang susah-susah dapat air, makanan. Itu antara harapan lah. Dan yang terakhir apa? Nasihat betul. Nasihat kepada mereka yang nak berkecimpung di dalam dunia sukarelawan, terutamanya misi keluar negara. Misi keluar negara, antara nasihatnya untuk kita sentiasa bersedia dari segi fizikal dan juga mental. Dan juga biasanya kalau saya sendiri sebelum pergi ke mana-mana, mungkin boleh buat sedikit research berkenaan tempat itu. Yang paling basic lah,
kita tahu dia punya bahasa sikit, kemudian tahu dia punya cuaca sikit macam mana. Sebab cuaca ni akan memberikan peranan kepada kita punya reaction body kita lah. Kan, kalau kita tak tahan sejuk ke, tak tahan panas ke, dia mengganggu keseluruhan aktiviti. Macam tu. Dan benda-benda macam ni mungkin kita boleh train diri kita dengan menyertai mana-mana NGO kan, terpulang kepada kita punya penonton dan juga pendengar, untuk terlibat aktiviti dalam Malaysia sendiri. Sebab bila kita di lapangan, baru kita tahu untuk react kepada sesuatu benda. Dari segi perspektif projek, dari media mungkin dari segi footage bahan-bahan media, tapi dari segi projek untuk mengendalikan sesuatu situasi tu. Kalau apa-apa terjadi, kalau apa-apa terjadi, contohnya kita kena cepat react lah. Contoh tadi Tuan Sul cakap, ada kemungkinan kita punya barang nak kena curi ke apa kan. Kalau ada juga ada kecederaan ke apa, kita kena prepare benda-benda lah. Dari side project benda-benda tu kita kena prepare. Kalau cedera, kita dah ada medical kita sendiri kan. Tiba-tiba tak sihat ke apa, mungkin ada tim yang perlu direhatkan, ada tim yang berjalan pula. Macam tu lah. Baik. Seterusnya Tuan Sir. Semoga tim CJM khususnya dapat peluang jugalah untuk pergi juga, dapat rasa misi keluar negara ni sebenarnya. Yalah, sebab kita tak tahu, mungkin inilah misi apa sekali dalam seumur hidup kita kan. Okay, dan nasihat juga lah untuk ni kepada mereka-mereka yang di luar sana. Yalah, bila kita nampak misi keluar negara ni mudah, tapi sebenarnya agak mencabar jugalah. Dan kita kena betul lah apa yang diorang berdua cakap kan, kita kena bersedia dari segi mental dan fizikal ni sebenarnya. Yalah, sebab mental dan fizikal ni lah yang memainkan peranan yang penting bila kita berada di luar negara. Yang macam mana kita nak nampak performance kita bila kita bekerja tu sebenarnya. Contoh macam tim CJM sendiri, yalah, mostly kita ni bekerja dalam pejabat, tapi ada satu masa tu kita akan bekerja outdoor. Dan satu masa lagi tu kita bekerja di kita outdoor pula, di luar negara, di overseas. So di situlah kita akan diuji dengan dengan macam-macam lah. Yalah, ada yang sakit perut, ada yang macam-macam lagi. So semua tu kita kena jaga dari segi mental kita. Kadang kita nampak ya kuat, tapi mental kita ni macam okey ke tak, okey ke tak. Begitulah. Kan macam ada personal lah di situ. Mudah-mudahan untuk next misi tu dia tak sakit perut lah. Okay. Okay, baik. So sebelum kita menutup kita punya segmen pada hari ini, boleh tak cakap sikit dalam bahasa Swahili? Cakap macam ni, kami dah pulang dalam bahasa Swahili. Kami dah pulang. Nak Google Translate ke tu? Ya, apa kita orang tahu je. Okay. Ataupun we love Kenya mungkin dalam bahasa Swahili. We love Kenya. Ataupun apa-apa perkataan yang kalian tahu dalam bahasa Swahili. Nak sebut bersama ke seorang-seorang? Seorang-seorang. Boleh juga seorang-seorang. Oh. Paling ni paling umum aja aku sebut. Yang ni dia kalau kita dah nak cakap terima kasih, Asante. Kalau terima kasih banyak Asante sana. Terima kasih banyak. Asante sana. Kalau jumpa orang, jambo. Maknanya hi lah, hello macam tu. Okay. Apa khabar? Mambo vapi. Saya rasa macam Hakim dah sapu semua. Ada sikit tu je. Mambo VP, apa khabar? Mambo VP. Dah. Kalau apa bahasa Swahili ni, kalau kita nak tanya nama orang lah kan. Kalau apa? Nak tanya nama orang tu, what's your name? Gina Lako Nani. Gina Lako? Nani. What's your name lah. Macam tu. Kalau kita nak perkenalkan diri tu, Gina Languni Amirul Syafiq. Gina Laguni. Gina Laguni. Gina Lagunani. Gina Lakonani nama awak. Tadi kalau Gina Lakonani Sabrina. Okay. Kalau nak sebut my name is Gina
Apa lupa tadi. Gina Languni. Gina Laguni. Gina Sabrina. Languni Sabrina. Kita boleh pergi Kenya ni. Kalau Babai Kuahiri lah. Kuahiri. Okay. Asante, terima kasih. Okay. So daripada Tuan Sul, apa ya? Macam saya ni lah. Semua pernah dengar lagu Simba kan? Hakuna Matata. Lagu famous kat Kenya. Oh ya ke? Lagu famous kat Kenya. Matata. Maksudnya no problem. Yeah. Tak ada masalah. Itulah satu lagu ni. Lagu Kenya, Jambo Kenya. Hakuna Matata. Itulah. Okay. Lagu-lagu pengenalan Kenya. Lagu tu agak famous juga sebenarnya untuk orang Kenya, ada banyak version. Dia daripada 60 tahun 60-an ke 70-an. Kau cover lagi. Okay, baik. Terima kasih kepada tim Kenya kerana sudi meluangkan masa bersama saya di dalam podcast Cinta Gaza Malaysia semeja bersama CJM. Saya yakin pengalaman kali ini sangat luar biasa, menarik dan tak sia-sialah CJM hantar 3 orang jejaka ke sana. Dan mungkin selepas ini mungkin ada staf lain pula yang berpeluang untuk menyertai ke mana-mana misi yang disasarkan. Okey, baik. Kepada para pendengar podcast Cinta Gaza Malaysia dan juga YouTube podcast Cinta Gaza Malaysia, jangan lupa untuk teruskan bersama kami. Ikuti kami di laman media sosial Facebook, YouTube, Telegram, Twitter, Threads, dan juga beberapa laman media sosial lain. Dan kalau anda ingin melakukan korban, insyaAllah pada tahun hadapan boleh lakukan bersama dengan kami. Jangan lupa, dengan syarat jangan lupa untuk ikuti Cinta Gaza Malaysia. InsyaAllah kami akan siarkan peluang-peluang untuk melakukan korban di Kenya, di Gaza dan juga di Malaysia. InsyaAllah itu saja setakat ini. Teruskan bersama kami insyaAllah. Bye-bye dan Assalamualaikum. Assalamualaikum. I just Bye-bye. wanna let you know, let's get together to the cha-cha-cha, 'cause there's a celebration Africa. Rafiki